KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Dah dia teroka di TV KPM bersama Akak Eli Arifin dan juga kita ada cikgu yang handsome berbaju ungu hari ini. Ada Cikgu Muhammad Nizam. Ya, saya. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Maran 2. Pahang, orang Pahang kita. Okey. Sebelum itu sebelum kita cerita lanjut tentang subjek kita yang kita baru rasmikan tadi, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini untuk menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Jadi dengan itu kita boleh buka kita punya pelitup muka, cikgu. Dan kita simpan dalam bekas kita untuk menjaga kebersihan. Baiklah. Okey, sekarang ini cikgu kita bukan berdua. Betul? Betul, Cik. Untuk belajar subjek reka bentuk dan teknologi berkenaan dengan reka bentuk elektrik, teknologi elektrik. Kita ada bodyguard cikgu yang datang sekali daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Maran 2 juga bersama-sama dalam talian. Ya, dalam talian. Okey, jom kita berkenalan dengan mereka. Mana si comel ni? Okey, cikgu boleh kenalkan setiap seorang? Okey, saya perkenalkan kita mula dengan Kartika dulu. Kartika. Okey, boleh Kartika buka dulu. mic, kenalkan diri Kartika. Buka mic. Mic Mic jangan lupa buka. Mic. On. Dah? Dah on dah? Suara tak dengar? Okey, tak apa. Ketika kejap lagi kita datang balik, boleh betulkan dia punya mikrofon. Kita bersama dengan sebelah dia Loh Kamin. Jangan lupa buka mic. Hello? Hello. Hai, Kamin. Kenalkan diri. Hai cikgu. Nama saya Loh Karme. Saya tingkatan 2 sekarang dan saya sekolah dari SMK Maran 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Maran 2. Daripada kelas mana? Kelas apa? Kelas 2 adik. 2? 2 Adil. Adil. Dua Okey, Adil. terima kasih Loh Kamil. Yang seterusnya? Okey, silakan Aidil Amin. Muhammad Aidil Aidil, Amin. kerah tu kenapa Okey, tu? nama saya Muhammad Aidil Amin. Okey, teruskan. Nama saya Muhammad Aidil Amin bin Rozwan. Okey. Alright, seterusnya Daripada Afrina. Afrina Batrisha. Buka mic. Okey. Okey, dia macam ada Line situ memang kurang jelas sikitlah. Okey, tu dia. Afrina boleh kenalkan diri? Okey. Tu dah ada. Assalamualaikum. Saya Afrina Batrisha dari BNT Mama Azri. Okey. Saya daripada Maran 2, kelas 3 Adil. Okey, terima Tingkatan kasih. 3 Adil. Terima kasih Afrina. Seterusnya kita ada Ariana. Ariana. Buka mic dulu sayang. Mic dah buka dah? Okey. Ini pun ada masalah juga teknikal. Dan kita pergi, kejap lagi kita pergi ke Ariana. Kita pergi ke yang murid-murid yang seterusnya iaitu Alia. Kuat sikit. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Aisyah binti Ahmad Tanawi. Dari Maran 2 dan kelas 2 adik. 2 adik. Ini campur-campur cikgu? Campur. tingkatan dia? Tingkatan 3 dan tingkatan 2. Adakah audio untuk Amelia dan juga Ariana dah ada? Audio ada ke? Cuba Amelia, Kartika. Masih lagi ada masalah teknikal.
Tak apa, kita kejap lagi kita berkenalan dengan mereka tapi kita nak kongsi lanjut dengan cikgu tentang subjek kita hari ni, cikgu. Ya. Okey, apa cikgu nak kongsikan? Okey, untuk reka bentuk dan teknologi yang diperkenalkan hampir masuk tahun ketiga tahun ini dan salah satu daripada subjek reka bentuk elektrik yang akan saya bentangkan hari ini untuk pelajaran pelajar-pelajar tingkatan 2. Okey, jadi sebelum memulakan majlis, kita nak merahmati majlis kita. Betul cikgu? Betul. Ya, biasanya kalau dalam kelas saya selalu minta pelajar berdoa dulu sebelum kita mulakan pelajaran. Okey. Dia minta Mama Aidil sebab dia seorang je lelaki. Dia seorang je lelaki. Ketua keluarga. Ketua keluarga. Minta untuk membaca doa sebelum kita mulakan pelajaran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amin. Terima kasih ya. Aidil selalunya dalam kelas macam itulah amalan kita sebelum mula pelajaran kita ingatlah pada Allah lebih ya. Diberkati. Okey. Seterusnya cikgu? Okey, jadi kita boleh mulakan boleh. Subjek reka bentuk elektrik ni. Ya. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya pelajar-pelajar ni apa yang dikatakan dia elektrik? Cikgu nak tanya murid-murid ni. Tanya murid-murid. Okey. Kalau Eli boleh jawab pun tak apa juga boleh, tak ada masalah. Ya. Kita tanya murid-murid ni apa dia elektrik yang dia orang faham lah. Okey, cikgu nak pilih ke atau dia orang sendiri yang volunteer? Volunteer. Volunteer, okey. Kita tengok volunteer. Siapa Siapa yang boleh jawab? Cuba menjawab. Siapa? Angkat tangan. Siapa yang nak jawab? Siapa? Atau cikgu pilihlah. Macam mungkin saya rasa line kat sana tak berapa kuat. Jadi nak sampai dia orang faham tu tak. Okey. Kita suruh Ariana lah. Ariana boleh? Ariana, saya tak tahu audio dia dah okey ke belum. Kita boleh cuba? Hello, Dengar Ariana. tak? Okey, dah okey dah. Okey, apa dia elektrik? Elektrik tu satu tenaga elektrik. Okey, dia lambat sikit. Teruskan, Ariana. Teruskan. Satu bentuk tenaga elektrik statik. Betul ke cikgu? Betul tapi kurang tepat lah. Betul tapi kurang tepat. Okey, tak apa. Saya akan jelaskan. Okey. Saya akan jelaskan dalam pelajaran kita hari ini berkaitan dengan apa itu elektrik. Okey. Jadi saya buka lah dia ni punya kat belakang cikgu kat ni. belakang saya sini. Cikgu nak berdiri kat sini pun boleh, nak kat sana pun boleh. Okey, saya berdiri sini lah. Okey. Apa itu elektrik? Jadi saya rangkumkan terus cerita elektrik dekat skrin sini. Okey. Jadi mana tak payah buka tutup kan. Okey, apa itu elektrik? Iaitu tenaga yang terbentuk pada satu kawasan ataupun dia boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Macam mana tenaga tu boleh dibentuk? Mengalir. Macam mana dia terbentuk? Kita pergi balik semula ke dalam sikit. Konsep elektrostatik. Selalunya dah pelajaran sains tingkatan 2 pun dah ada belajar ataupun sekolah rendah pun ada belajar tentang sains elektrostatik. Okey. Eli ingat tak? Masa sekolah dulu. Tak ingat. Tak ingat dah. Lama sangat tu tinggal. Selalunya cikgu akan suruh ambil apa? Ambil sikat. Sikat rambut. Sikat rambut letak dekat kertas. Lepas tu dia melekat. Betul. Itu yang dipanggil. Ingat itu sebab kena biasanya macam itulah kena recall dulu baru boleh ingat balik kan. Betul. Jadi dua bahan yang berbeza sifat dia. Apabila kita gosokkan dia, maka dia akan hasilkan cas yang terbebas. Okey. Kemudian apa dia cas tu? Cas tu iaitu pemisahan antara elektron dan juga proton. Okey. Sebab dia dalam atom tu dia ada zarah atom tu dia ada elektron dan juga proton. Dah macam fizik lah cikgu. Dia termasuk semua. Sebab elektrik ni fizik pun ada elektrik. Okey. Sains pun ada elektrik. Dan reka bentuk elektrik pun ada elektrik. Faham. Jadi cas ini yang menyebabkan terjadinya arus elektrik iaitu pergerakan elektron bebas. Okey. Elektron yang kita terpisah tadi, dia akan terbebas dan akan bergerak daripada bila kita beri satu sumber tenaga, dia akan mengalihkan arus elektrik. Okey. Itu dia penerangan tentang apa itu elektrik. Jadi jelas dengan perkara ni lah. Kaitan dia lah. Kaitan dia. Okey. Seterusnya cikgu. Jadi kita nak tengok
daripada mana sumber elektrik ni? Datang daripada mana? Okey. Agak-agak pelajarlah mana datang sumber elektrik ni. Mana datangnya sumber elektrik ni? Siapa boleh Siapa jawab? boleh jawab? Terus angkat tangan. Oh, banyak tu dia punya. Atau cikgu pilih kot. Okey, Aidil. Aidil. Aidil habislah. Mana datangnya sumber elektrik ni? Sumber tu datang daripada dua, iaitu sumber yang boleh diperbaharui, sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, daripada sumber yang boleh perbaharui dan juga yang tak boleh. Apa dia sumber dia tu? Okey, kita tengok. Ya, ini dia. Ini dia antara sumber-sumber daripada tenaga elektrik yang dapat dihasilkan. Ya, kalau kita tengok daripada air. Okey. Ya, daripada air, apa yang kita dapat hasilkan? Jana kuasa apa yang kita hasilkan daripada air? Aidil? Jana kuasa hidroelektrik. Jana kuasa hidro. Ya, hidro akan terhasil daripada air. Okey. Kemudian kita ada angin. Ah. Angin kita dapat hasil daripada apa? Angin menghasilkan jana kuasa apa? Aidil? Kincir angin. Kincir angin. Kita tengok gambar tu pun dah tahu dah. Kincir gambar angin ada. tu. Di Malaysia ada kincir angin, tapi tak function lah. Oh, ya ke cikgu? Malaysia ada, tak function yang dekat apa kamera Helen tu. Just sekadar perhiasan lah. Perhiasan lah. Tapi luar negara memang famous lah. Okey, jana kuasa tenaga geothermal. Wow. Okey. Geothermal ni daripada kerak bumi. Perebutan radioaktif lah. Perebutan dia jadi macam tempat gempa bumi. Terlalu banyaknya geothermal lah. Okey, kita ada bahan fosil. Okey. Bahan fosil ni iaitu daripada petroleum, arang batu. Kemudian kita ada nuklear. Bahan terbakar lah. Nuklear, sisa radioaktif. Okey. Nuklear boleh janakan tenaga elektrik juga. Okey. Kemudian kita ada matahari. Matahari ni memang baru nak mula di Malaysia. Oh, tenaga solar. Tenaga solar, betul. Tenaga solar. Tapi Dan sebenarnya dah lama dah sebenarnya cikgu kan? lama, tapi sebab apa baru nak diperkenalkan di Malaysia, Diperkembangkan kat Malaysia. sebab bumi hijau sekarang. Betul. Bumi hijau. Okey. Sekarang kita tengok sumber tenaga biogesim. Biogesim ni daripada hasil makanan-makanan yang terbuang apa saki-baki semua, makanan. Saki-baki makanan. Selalu kalau kita tengok tempat pelupasan sampah tu, selalu akan berasap. Itulah dia. Ya, dia akan menghasilkan satu tenaga. Boleh hasilkan tenaga bahan daripada biogesim. Okey. Kemudian kita ada ombak. Wow. Okey sebenarnya. Daripada ombak. Ombak tu di dalam tu dia ada turbine dalam tu untuk berpusing. Dalam tu akan menghasilkan tenaga elektrik. Kemudian dia ada lagi satu tapi jarang digunakan iaitu piezoelektrik. Piezoelektrik ni dia guna hablo. Hablo ni dia boleh keluarkan tenaga, contoh untuk jam. Okey. Jam tu dia nak keluarkan digit tu, berdenyut tu digunakan piezoelektrik. Itu boleh juga tapi mahal sangat kos tu. Macam-macam sumber tenaga sebenarnya ada, bukan daripada satu saja. Bukan satu. Tapi yang famous di Malaysia ialah hidro lah. Dengan juga petroleum. Itu yang Malaysia famous lah. Okey. Itu adalah sumber-sumbernya. Dan mungkin cikgu ada Q&A dengan murid tentang sumber tenaga ini ya cikgu nak tanya. Kalau tengok ada 8 sumber tenaga di sini, agak-agaknya yang mana yang boleh diperbaharui? Katika boleh jawab. Dalam banyak-banyak 8 ni, mana yang boleh diperbaharui? Muka dia dah panik. Tak nampak? Dia tak nampak. Kejap, kita boleh minta tukar skrin apa tu? Elemen sistem elektrik ini kepada murid-murid. Itu dia. Okey, Katika? Okey, yang mana dia boleh perbaharui? Satu. Audio Katika dah buka ke tu? Ke belum? Hello? Okey. Yang mana dia boleh diperbaharui? Yang tu tak jelas lah cikgu. Yang mana tak jelas? Yang tepi? Dekat tepi ni. Kat tepi yang mana? Ombak ke bahan api fosil? Bahan api fosil tu. Tu jelas, tu dah boleh baca. Tu dah nampak tu. Dia boleh baca. Okey. Okey, bahan api fosil boleh diperbaharui tidak? Bahan api fosil. Petroleum bila kita guna habis, boleh baharui tak?
tak ada lah kan? Tak boleh. Tak boleh dah. Ya. Tapi kalau air boleh kan? Air boleh. Sebab apa? Air tu dia sentiasa jana. Sentiasa jana. Itu maksudnya yang boleh diperbaharui dan yang tak boleh diperbaharui. Okey. Dia dari segi konsep dia kena faham. Okey. Benda tu habis gitu je. Habis gitu memang tak boleh diperbaharui lah. Faham? Yang tak boleh diperbaharui, yang boleh diperbaharui, yang boleh recycle balik. Okey. Apa lagi yang boleh diperbarui cikgu daripada air? Angin boleh. Angin mesti Ombak boleh. Ombak boleh. Matahari boleh. Matahari pun boleh. Biojisim? Biojisim boleh. 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 Sebab apa biojisim dia banyak kan? Banyak. Sekarang Malaysia waste. Waste. Malaysia banyak waste dia punya. Okey. Geothermal? Geothermal. Tak boleh. Geothermal ni boleh. Dia macam air juga, dia macam kerak bumi. Dalam kerak bumi. Sentiasa boleh lah. Boleh. So yang tak boleh adalah bahan api fosil dan nuklear. Habis. Dan nuklear lah. Nuklear lah. Okey. Seterusnya cikgu? Okey. Kita tengok pula elemen sistem elektrik. Tadi sumber ya. Okey. Tadi sumber. Kita ada 4. Dalam elemen sistem elektrik ni dia ada 4. Okey. Satu sumber. Sekarang kita ada lagi medium. Medium. Macam mana sumber elektrik ni nak dihantar kepada pengguna ataupun nak disupplykan. Okey. Jadi kita kena ada medium dia. Apa alat yang nak gunakan untuk sampai benda tu. Saya tunjuk gambar ni adalah wire sajalah. Okey. Yang simple yang kita biasa tengok. Sebenarnya kalau ikutkan pencawang jana kuasa elektrik tu dia banyak. Yang ada selalu kan kita lalu dekat jalan raya, dia akan tulis dekat atas tu. High voltage. Perasan tak? Itu adalah salah satu medium untuk menghantar sumber elektrik. Okay. Medium dia yang menggunakan kabel. Okey, faham. Yang tu bila lalu bawah tu kadang-kadang kita punya handset selalu ada gangguan. Sebab apa? Sebab apa tu? Gelombang. Gelombang dia. Sekejap lagi kita tengok yang tu. Okey. Kemudian medium ni dia ada 2. Okay. Satu yang ada wire, tanpa wire. Yang tanpa wire. Yang tanpa wire ni kita selalu fikir, macam mana suara Siti Nurhaliza ni dekat Kuala Lumpur menyanyi boleh sampai dekat SMK Maran 2. Dengar suara dia dekat kan. TV dekat TV. Macam mana boleh sampai? Sedangkan suara dia secara audio. Tapi nak sampaikan suara itu kepada seluruh Malaysia. Melalui apa? Melalui apa? Dia menggunakan tanpa wire. Satelit lah. Satelit. Dan satelit itu sebenarnya adalah di-convert kepada elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik iaitu arus ulang-alik. Arus ulang-alik. Arus ulang-alik. Nanti kita akan tengok nanti. Okey. Arus Menarik. ulang-alik tu. Itu maknanya tanpa wire. Okey. Kadang-kadang kita fikir, kita pergi pasaraya jalan, kenapa pintu terbuka sendiri. Sebenarnya itu adalah dia menggunakan pengesan. Okey. Pengesan dia. Baik. Okey. Untuk beban pula, elemen elektrik yang seterusnya iaitu beban. Kita tengok, saya guna yang senang kita lihat iaitu lampu. Lampu kita boleh panggil dia sebagai beban. Beban. Beban dalam lampu ni? Beban kan. Sebab apa beban ni dia ada rintangan dia. Okey. Dia ada rintangan dia. Kalau kita angkat barang beban betul. Dia mengangkat beban dia tu. Jadi dia ada rintangan. Jadi kita kena guna tenaga. Tenaga untuk mengangkat beban. Itu dia sumber elektrik dia menggunakan lampu sebagai beban. Faham. Okey, kemudian kita ada motor elektrik. Okey. Motor elektrik untuk kita menjanakan menghasilkan tenaga. Okey. Motor elektrik ni dia untuk pusing. Apabila beri sumber tenaga, motor elektrik akan berpusing. Tapi kalau kita nak jana tenaga melalui motor elektrik, kita reversekan dia punya function. Okey. Maka dia akan jadi penjana elektrik. Ini saya buat ni motor elektrik ni untuk kita guna macam kipas. Kipas tu pusing. Dia pusing semua. Itu maknanya motor. Tapi bila kita ubah suai motor tu, kita keluarkan tenaga. Maka itu kita panggil dia penjana. Sebagai dia menjanakan elektrik. Okey. Itu maksudnya daripada beban ni kita boleh convert balik jadi sumber tenaga. Okey. Kemudian kita ada kawalan. Kita ada kawalan di sini selalunya kita guna switch. Lalu mak kita kat rumah tutup lampu. Tutup lampu. Yang tutup macam mana? Ambil kain tutup. Tapi biasanya kat rumah mak kata tutup lampu, jadi kita gunakan switch. Untuk tutup lampu tu. Macam tadilah perasmian tu. Switch. Gunakan switch. Itu perasmian menggunakan switch. Banyak kaedah kita guna ya. Okey. Kemudian kita ada kawalan lagi iaitu pemutus litar bocor ke bumi. Sebenarnya tersilap ni sebenarnya. Pemutus litar arus baki. Arus baki. Ataupun RCCB. Okey. Saya tersilap. Typing error lah. Typo biasa cikgu. Kalau kita selalu masuk dalam rumah, selalu kita akan tengok dekat pintu masuk tu dekat atas. Okey. Ada box warna putih.
Oh, saya tahu. Box yang apa panggil tu? Electric box tu kan? DB box dia panggil. DB box. DB betul. box tu ya. Tu kalau kena tendang tu, pergilah buka tolak. Yang tendang tu lah Swiss. Dia punya kawalan. Oh. Maknanya kalau berlaku renjatan apa ke ataupun kilat ke apa ke, dia akan tendang sendiri. Yang tu yang kita panggil dia kawalan. Itu nak selamatkan supaya tak berlaku apa-apa kecelakaan dan kemalangan lah. Baik, okey. Sebelum cikgu nak ke slide seterusnya, kita nak rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Boleh. Kita bagi adik-adik dekat rumah dan juga adik-adik dalam talian ni ambil nafas dulu bulan puasa ni. Tiba-tiba kau belajar elektrik. Wire putus ni yang mana satu ni kan? Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Akak Eli Arifin dekat sini dan juga Cikgu Nizam. Ya, Okey, kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi berkaitan dengan teknologi elektrik. Reka bentuk elektrik. Bersama kita juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Maran 2 Pahang dalam talian. Boleh lambai-lambai? Okey, baiklah cikgu boleh teruskan cikgu. Kita nak sambung bercerita tentang apa pula? Okey, tadi saya cerita pasal sumber tenaga. Sumber tenaga. Selalunya kita tak boleh nampak. Orang kata ada elektrik tapi kita tak nampak elektrik tu macam mana. Ini dia. Boleh tunjuk macam mana nak nampak elektrik tu. Okey. Okey, di sini saya menggunakan skrin osiloskop. Di mana di sini yang saya tunjukkan di sini adalah arus ulang-alik AC. Arus ulang-alik ni maknanya dia bermula daripada kosong naik satu maksimum, balik semula pada kosong, pergi maksimum negatif, kemudian balik semula pada kosong. Okey. Okey, dia akan dapat 240 volt. Bila campur dua ni 240 volt. Selalu Eli ingat di mana 240 volt ni kita boleh jumpa? Bateri bukan? Bateri kecil tu 1.5 volt je. Oh ya ke? Mana nak jumpa? Gambar ada bawah ni. Soket. Gambar ada bawah tu saya dah bantu dah. Soalan bocor dah. Soket lah. Sebenarnya kalau soalan PXL pun macam tu. Dia trik soalan ada maklumat dekat situ. Jadi kalau kita tengok di sini, selalunya kita nak beli barang-barang elektrik, kita akan tengok sumber tenaga dia. Okey. Dia ada dua. Satu yang 240 volt, yang satu lagi 110 volt AC. Selalunya kalau kita pergi ke US, nak pergi ke Amerika, kita nak beli. Contoh kita nak seronok sangat tengok barang elektrik tu. Kita seronok sangat dan kita nak beli. Kita kena tengok ni dulu. Soket 240 volt ke 110? Okey. Kenapa? Kenapa cikgu? Kenapa perlu tengok ni? Kita tengok di Malaysia, sumber tenaga yang dibekal dekat rumah iaitu menggunakan soket alih keluar ini iaitu 240 volt AC 50 Hz. Okey, sahaja. Kalau kita beli yang 110, kita pasang pada soket alih keluar ni, apa terjadi agak-agaknya? Terang sangat? Bukan terang, habis terbakar. 110, 240 bukan lagi besar ke cikgu? Dia tak boleh sebab dia soket di situ menggunakan transformer dalam tu, yang 110 tu hanya sesuai dekat negara dia. Sebab tu kalau kita pergi ke luar negara, selalu orang Malaysia selalu travel, nak beli barang elektrik, kena perhatikan yang ni. Ini sangat penting. Baru saya tahu. Saya ingatkan sebab kita boleh menampung 240 volt, jadi kalau 110 lagi rendah, tak ada masalah. Tak. Ini sebab dia ada transformer dalam tu yang akan membuat gelung dia tu putus. Maksudnya kena kembar lah. Ya, kena sama. Itu yang saya beri tips hari ni lah. Okey, faham. Tips untuk hari ni. Okey. Kemudian kita ada letak arus terus. Ni arus terus. Arus ni dia terus je. Kalau kita tengok gelombang ni macam ni. Lurus je. Ini selalunya saya tunjuk tadi 1.5 volt. Yang Eli saya tanya Eli tadi. Sumber apa agaknya? Sumber bateri lah. Bateri. Kat bawah. Bawah dah ada. Jawapan dah ada kat bawah tu. Jawapan dah ada kat bawah tu. Ini antara beza arus ulang-alik dan juga arus terus. Kenapa apa beza dia yang macam tu? Melengkung ni. Ini sebenarnya dia nak mengira masa dia. Bila mengira masa dia ada frekuensi dia akan dapat 50 Hz. Dia kiraan dia lah. Yang ni ada terus ini kalau kita nak ini tak ada sebab dia terus je. So dia panggil arus terus. Baik. Seterusnya cikgu. Sekarang kita nak pergi pada jenis litar elektrik. Kalau kita tengok jenis litar elektrik ini adalah gambaran skematik. Skematik elektrik di
di mana kita ada switch buka. Switch buka ni maksudnya switch dia terbuka. Okey. Lalu kakak rumah mak kata buka lampu. Tutup lampu kan? Tutup lampu maknanya tutup. Tapi di sini kalau buka lampu, mana mentor tak menyala. Oh. Ini teknikal. Ini teknikal mana murid belajar dalam jawab PSA. Kalau dikatakan soalan switch buka, maka apa terjadi pada mentor? Tak ada lah. Tak menyala. Tak menyala lah. Tak menyala. Tak sebab tak mengalir. Yes. Kalau switch tutup, adalah. mentor akan menyala. Okey. Mentor akan menyala. Itu maksud litar skematik dia. Ini dari segi teknikal. Okey. Teknikal kepahaman dia. Okey, sekarang litar pintas. Kita ada litar pintas di situ. Maknanya positif dengan negatif dia bertemu. Okey. Ataupun live dengan neutral dia bertemu, dia akan pintas. Oh. Kemudian kita ada lagi satu litar bocor. Okey. Macam mana litar bocor? Yang ni yang selalu kita berlaku kat rumah kita. Kita pasang hi-fi. Kita terpeganglah body hi-fi tu. Terpegang kita rasa kejutan elektrik. Ada pernah rasa tak? Pernah. Kadang-kadang diri saya sendiri pun saya high five. Macam tu. Itu renjatan ringan saja. Ringan saja. Maksud dia ni, badan kita ni bila sentuh pada body chassis elektrik tu dia akan terus sambung pada body ke bumi. Okey. Jadi kita akan rasa sikit renjatan. Itu maksud bocor. Kemudian kita ada litar bypass. Mana contoh, saya ada sini beberapa lampu dan lampu tu saya tak nak hidupkan dia, saya bypasskan dia. Okey. Jadi dia terus. Kemudian kita ada litar salah kutub, mana kita salah sambung. Yang positif sepatutnya pergi positif, yang negatif pergi pada negatif. Itulah dia. Tentang jenis litar elektrik. Baik, okey. Itu adalah untuk jenis litar elektrik dan selepas ini kita nak tengok pula jenis litar elektrik ni didemokan pula macam mana. Betul cikgu? Betul. Okey, boleh jom kita ke set kita yang seterusnya untuk melihat demonya sendiri. Okey, cikgu kat sini ya. Boleh, cikgu boleh tinggal kat situ. Cikgu pakai lagi slide ke? Slide tu boleh. Okey. Saya pakai itu sana. Ini adalah kita nak demo untuk litar asas elektrik ke cikgu? Elektrik. Okey, saya onkan dulu dia punya switch ni. Okey. Baik. Baik, sebelum itu, di sini saya ada satu sumber bekalan elektrik. Sumber tenaga elektrik yang saya gunakan bekalan kuasa elektrik. Dia ada dua di sini. Iaitu AC, arus ulang alik tadi, dan juga arus terus. Ada dua. Jadi saya akan gunakan di sini sebab saya tak gunakan bateri sebab kita nak demo banyak. Betul. Kalau pakai bateri, habis bateri tak menyala pula nanti. Jadi kita guna apa tadi? 240? Tak, kita guna yang kecil saja. 110? Kita guna 2 volt je. Oh, 2 volt saja kita guna. Sebab yang ni dia boleh sentuh, boleh pegang lah, tak ada masalah. Sebab bila kita buat demo, keselamatan kita kena jagalah. Kalau pakai 240 volt ni, pegang, keras terus situ lah. Keras. Keras kat situ je lah. Okey, cikgu. Sekarang kita nak demo pada litar yang pertama di situ. Kita rujuk pada litar yang ada di situ. Litar asas elektrik. Okey, cikgu. Litar asas elektrik. Kalau kita tengok situ, mana sumber dia? Sumber dia nampak, saya tulis situ VJ. VJ, okey. VJ. Itu sumber dia? Itu sumber dia. Okey. Saya letakkan punca positif. Ini punca positif. Saya sambung kepada ini saya dah buat dah dia punya pengalih. Ini medium dia. Itu memang boleh mengalir dah tu? Dia boleh mengalir. Oh. Ini medium yang saya dah buat. Okey. Menggunakan copper lah. Ini medium dia. Okey. Kita letakkan. Okey. Supaya Jadi berapa banyak yang kena letakkan cikgu? Nanti kita tengok pada litar. Okey. Kita merujuk pada litar skematik situ. Sekarang ni saya demo ni untuk tunjuk merujuk pada litar skematik. Baru kita pindah kepada litar sebenar. Baik. Okey. Sekarang ni saya pergi pada punca positif. Saya sambung ke sini punca positif. Okey. Saya ambil tanda positif. Okey. Ini sebab apa? Di situ ada tanda positif. Kemudian kita akan sambung kepada litar seterusnya. Okey. Kita nak pergi kepada apa nombor 2 tu? 2 dan 3. 2 dan 3 ya. 2 dan 3 tu apa yang kita sambung tu Eli agak-agak? Kita punya apa tu? Apa dia? Arus tu apa tu? S1 tu apa dia? Apa agaknya? Swiss. Swiss. Pandai. Saya ingat nama dia. Lama dah tak. Swiss. Ini Swiss dia. Kita sambung pada Swiss dia. Okey. Ini nombor yang kita cantum di situ ialah nombor 2 ya. Nombor 2 dan 3. 2 dan 3. Oh, dah ada lain-lain pula. Kemudian 3. Kita ambil lagi satu. Cantumkan dia.
Oh, belakang ni pun ada boleh mengalir juga. Okey. Okey. Okey, Lepas tu 3 ya. Nombor 3. Nombor 3 dia pergi sini. Pergi ke atas. Atas kan? Lepas tu terus kemudian ke, dia pergi pada nombor ke 4. kanan, Kita nombor menggunakan 4. apa? 3 ke 4 kita guna apa? Kita guna Apa tak cikgu sebut tadi? L1. L1 apa dia? Tak tahu, tak ingat. Cikgu cakap tadi. L1 lampu. 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 Kita ambil Okey. dia lampu. Okey. Kita tengok 3 nak pergi ke 4 dia pakai lampu positif. Okey. Ya, ini dah ada tanda positif, negatif. Okey. Kalau hitam, negatif, positif, merah. Positif merah. Oh, senang. Senang ya. Okey. Okey, kita pergi nombor 4 ya. Positif. Kemudian kita sambung lagi. Okey, ini kita sambungkan lampu ya. Positif. Okey. 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 Kemudian 5. nombor 5 ya. Nombor 5. Hari ni kita main nombor je hari ni. Positif. Ya. Okey. 5. Kemudian kita sambungkan ke bawah. Bawah. Okey. Okey. Nombor 5 dan last kali kita cantumkan ke sini. 5 juga. Ha. Saya ingat sikit. Saya ingat sikit lah. Tak apa. Okey. Kemudian akhir sekali nombor 5. Nombor 6. Jadi nombor 6 bawah tu ya. Oh, Lepas tu salah. nombor 6 silap Typo, tu. typo. Okey, okey. Nombor 6. Nombor 6. Iaitu punca negatif. Negatif. Okey, kita pancung sambungkan negatif. Oh, dia magnet juga. Oh, kepit. Ini kepit. Wow. Okey. Macam Ini ni dah je dah settle dah. sambungan litar dia, skematik dan ini amali yang kita buat. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok, nak test. Sejauh mana berkesannya. Kalau kesan tidak, kita onkan dulu switch current kuasa. Cuba ditekan switch merah tu. Saya tekan switch merah ya. 1, 2, 3. Sudah. Kenapa tak jadi? Ini kita kena buat troubleshooting. Apa tu? Oh, troubleshooting. Kita troubleshooting. Mana dia masalah dia ni berlaku? Memang macam tu ke cikgu? Tak, ini kita kena troubleshooting dia. Okey, Kita kena troubleshooting check. dia macam mana nak buat? Ya, kita akan semak. Saya tengah tengok adakah kita punya switch sebenarnya menyala. Oh. Ha 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 ha. Okey, cikgu boleh adjust dekat situ. Tak apa, saya ni dulu. Sementara kita tengok saluran dia yang betul macam mana nak lalukan dia. Ini dah menyala cikgu? Belum? Dah. Sekejap ya. Dah Kejap. Oh. Kejap je cikgu. Dah nyala ya. Mungkin ni punya apa ni? Jumpa di sini. Mungkin kabel tu lah sebenarnya. Patutlah Ellie. Kenapa cikgu? Ni tak ada sambung. Masya Allah cikgu. Aduh, cikgu. Saja je buat gimmick. Cikgu ni gimmick second, third block pun buat gimmick juga ni. Okey. Okey, kita buat Cikgu ya. jangan membelakangi kamera ya cikgu ya. Okey. Kita test Mudah-mudahan dulu nak tengok muka cikgu yang handsome tu. Kita test dulu. Salah plug rupanya, bukan yang situ. Okey, kita test dah ada ni ya. Okey. Ada ya. Wow. Okey ya. Okey. Kita test. Jadi kita pasang semula. Pasang semula. Litar tu. Agak-agak tak ada masalah lah ya. Okey. Sikit. Cikgu pasang je. Okey. Tak sabar saya ni nak tengok menyala ke tak ni. Okey. Okay, ready? Hai. Apa dia tak jadi? Boleh cikgu? Tadi dah menyala je? Okey, tak apa. Kita boleh sementara kita cuba selesaikan litar asas elektrik ni, kita rehat sebentar boleh cikgu? Okey, boleh. Boleh, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Akak Eli Arifin dekat sini dan juga Cikgu Nizam serta murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Maran 2 Pahang. Okey Cikgu, kita nak sambung dengan demo kita berkenaan dengan litar asas elektrik. Asas elektrik. Yang dah siap tu? Yang dah siap dah. Okey. Kita ada punca positif, negatif. Dan Okey, kita jadi boleh trial on Kita switch. try itu mentol ya? Ini mentol dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Hebat dia. Ini memang disalurkan terus. Ya, kita menggunakan medium. Medium copper. Okey, medium cooper. Medium Okey, copper. okey, okey. Untuk disambung terus kepada sumber elektrik kepada LED. LED. Baik. Ini adalah litar yang pertama. Yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi cikgu. kepada litar yang kedua iaitu litar sambungan bersiri. Saya tutup Okey. Sambungan bersiri. Wow, panjang. Panjang, dia ada 2 mentol. Okey, dua Jadi mentol. macam mana kita nak buat? Kita bukakan yang ni. Okey. Kita ambil yang Jauhkan pendek. dia sikit. Jauhkan sikit, kita ambil yang pendek. Oh, tu. Kita dapatkan sikit sini. Aha. Kita ambil lagi mentol. Aha. Kita cantum di sini. Okey. Nombor 5 pergi nombor 6. 6 tu bawah cikgu, number ni. Ni 6. Ni. 6 sini, sorry. Okey. 5 Okey. pergi ke 6. Ini lampu 1. Mhm. Lampu 1. Yang ni lampu Lampu 2. 2. Okey, Eli boleh tekan switch. Kita tengok. Kejap ya. Kejap. Sabar dulu. Okey, Sebab mentol ni dah 2. Kita kena Okey. pakai lebih sikit power dia. Okey. Kuasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan sekarang. Wow. Ini adalah sambungan litar bersiri. Okey. Sambungan litar bersiri. Okey. Ini adalah litar bersiri yang kedua. Yang kedua. Kalau yang ketiga? Yang ketiga, Panjang lagi tak cikgu? kita buat selari. Selari pula. Selari. Tu dua. Wow. Okey. Yang selari, kita cross. Crosskan dia kat tengah. Cross ke tengah. Alihkan dia. Ada dulu. Okey. Kita nak cross di sini. Okey. Oh, cross Okey, kita boleh cross kat sini. Ambil yang kecil lah. Yang kecil. Okey. Okey, kita ambil lagi satu. Aha. Kita cross kat sini. Oh. So, kita letak litar di sini. Aha. Okey. Kita sambung kat sini. Sambungkan. Okey. Okey. Itu litar kedua. Litar kedua. Nombor, Ketiga. ketiga. Nombor dia yang betul cikgu. Ada nombor 7 Nombor, dengan 8 tu. dah lari dah nombor dia. Cikgu mungkin nombor boleh dah betulkan lari. nombor dia. Nanti kan murid-murid pening masa satu ni. Nombor 5, 6, 7, 8. Ini dah jadi nombor lain dah ni. Ha. Dia dah jadi nombor 4, nombor 5. 4 duduk sini. 5 duduk sini. Okey. Okey, kita ada 6. 6 duduk 2, bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8 atas. 7, 8. Okey. Okey, 7. 7, 8. Magnet juga tu. Baik. Okey. Allah Akbar. Saya cuba ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sekarang ni mentor dah problem sikit. Tak. Dia terbakar. Kita tukar mentol lain. Tukar mentor lain. Wow. Terus. Switch kita dah sengit. Okey. Okey, kita off balik. Okey, off balik. 1, 2, 3. Okey. Wow. Kalau Eli tengok tadi, yang pertama, Ha. litar bersiri dengan selari. Mana lebih terang? Ni selari. Ini selari. Selari lagi terang. Selari lagi terang. Kenapa cikgu? Sebab apa? Arus dia yang mengalir di situ dan juga voltan yang dibekalkan setiap ini sama. Okey, saya tutup lampu boleh ya? Okey, boleh. Terang sangat. Terang okey. sangat memang sakit mata lah. Sikit mata. Sama sebab tu dia jadi lagi terang. Ya. Itu jadi Faham. lebih terang lah. Okey. Okey. Baik, cikgu. Itu adalah jenis-jenis apa? Litar. Arus litar. Litar, sambungan litar Sambungan elektrik. litar. Kesian murid-murid lah talian ni. Okey ke tu semua? Semua senyap faham ke apa yang cikgu terangkan? Okey. Seronok diorang cikgu ya. Baiklah, okey cikgu. Itu yang kita belajar pada hari ini berkenaan dengan teknologi elektrik. Dengan Cikgu Nizam. Mungkin cikgu boleh rumuskan atau cikgu nak murid-murid cikgu rumuskan tentang pembelajaran kita hari ini. Okey. Bagi saya, elektrik ini kita kena berani mencuba. Dan juga kita kena pasti dulu sambungan-sambungan wire elektrik. Okey. Sebab dia boleh menjadikan kita membahaya pada kita, boleh menjadi kejutan elektrik. Okey. Dan kalau ideal ada
Faham tak tadi yang saya terang tadi? Aidil dah banyak cakap. Cuba cikgu ambil murid lain. Kita Okey. bagi siapa? Kita bagi Ariana lah. Ariana dah juga. Dah. Saya rasa cikgu boleh pilih Alia atau Batrisha atau Lokame. Batrisha. Batrisha. Buka, boleh on mic Batrisha? Apa yang Batrisha faham tentang pembelajaran kita hari ini? Seronok tak rasanya? Seronok tak? Tengok sambungan elektrik tadi. Seronok. Seronok. Lepas ni berani tak rasanya nak buat sambungan elektrik sendiri kat rumah? Berani? Sepatah kita bagi sepatah, sepatah. dia jawab. Okey, kita pergi kat Lokame pula Batrisha. Lokame. Terima kasih. Tak Lokame. Lokame? Kami? Ya. Apa yang awak faham tentang dia ni Minah sengih ni. Suka gelak. Okey, apa yang awak faham tentang pembelajaran kita hari ni? Boleh faham sikit lah. Boleh faham sikit lah. Apa yang sikit tu? Kalau takut. Malu pula dia. Dia sebenarnya dia benda elektrik ni, sambungan elektrik ni kita kena cuba. Okey. Dia tak boleh tengok, Okey. kita rasa kita macam boleh buat. Tapi bila kita buat, baru kita tahu. Susahnya nak buat tu. Macam saya pun buat sambung-sambung tadi tak nyala juga. Tadi kena kita cuba dan jaya. kena cuba macam mana, cuba dan kita adjust balik. Okey. Yang terakhir lah, yang terakhir saya nak bagi peluang dekat siapa tadi yang belum sempat bercakap tadi? Alia. Alia. Oh, Alia ni tak keluar suara. Alia hari ni suara dia emas. Okey. Alia, mungkin awak boleh rumuskan apa yang awak faham tentang pembelajaran kita hari ni. Elektrik ialah satu sumber yang selalu digunakan oleh semua manusia. Sumber manusia. Elektrik lah. Okey, boleh terima cikgu jawapan tu? Boleh. Boleh dapat markah markah A+. tak penuh lah. Tak markah penuh lah. Markah tak boleh nak penuh lah. Baik. Okey, terima sama. kasih banyak-banyak Okey, Cikgu Nizam dan sama. juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Maran 2 Pahang dan juga adik-adik yang menonton sekarang ni. Kita nak ucapkan semoga segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu hari ini dapat dimanfaatkan kepada adik-adik juga. Teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh melambai. Bye-bye.